Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 10 akan membentangkan tajuk COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Pengenalan kepada tajuk kami. Pandemik COVID-19 atau wabak penyakit coronavirus telah berlaku secara global sejak hujung tahun 2019 dan menjejaskan kehidupan masyarakat sedunia sehingga sekarang. Pada bulan Mac 2020, bekas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020 untuk mengawal penularan wabak penyakit ini. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan ini telah membawa perubahan yang sangat besar kepada kehidupan dalam masyarakat Malaysia, dan salah satu bidang yang terjejas adalah bidang pendidikan. Punca utama bagi perubahan dalam dunia pendidikan adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Yang pertama, sistem pendidikan konvensional tidak dapat lagi diteruskan, dan yang kedua, kuliah terpaksa ditangguhkan dalam tempoh yang agak lama. Seterusnya, pihak kerajaan terpaksa menetapkan kuliah secara atas talian, dan yang terakhir, sistem peperiksaan yang dijalankan atas talian. COVID-19, satu wabak penyakit yang telah menyebar di seluruh dunia. Dan untuk mengawal penyebaran COVID, kita tidak lagi hadir ke kelas fizikal, dan sebaliknya kita menghadiri kelas dalam talian. COVID-19 ini telah mencetuskan sistem pendidikan yang berdasarkan atas talian secara penuh. Dari segi falsafah, kita tahulah komunikasi merupakan keperluan asas kepada setiap manusia. Setiap individu perlu berkomunikasi dengan individu lain sepanjang hidupnya. Jadi dengan COVID ini, komunikasi secara bersemuka telah dilarang. Jadi macam mana? Terutamanya dalam dunia pendidikan, macam mana seorang pelajar nak berkomunikasi dengan pelajar lain ataupun guru lain. Untuk mengatasi masalah ini, kita menjadikan berbagai media sosial seperti WhatsApp, Telegram sebagai alat yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dan mencapai berbagai maklumat pendidik, berbagai aplikasi telah digunakan dalam proses PDP. Sebagai contoh, kita gunakan Google Meet dan Webex untuk mengadakan kuliah secara langsung. Untuk tujuan ulang kaji, kita juga ada e-learning bagi pencapaian kepada nota-nota yang disediakan oleh guru-guru, dan juga video kuliah yang direkodkan oleh guru. Seterusnya adalah, apakah hubungan kes ini dengan rukun negara? Kita boleh kaitkan dengan rukun negara yang pertama, iaitu percaya kepada Tuhan. Sebagai warga negara Malaysia, kita mestilah terima perubahan ini sebagai satu ujian daripada Tuhan. Jadi, kita wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kemudian, kejadian ini juga mempunyai hubungan dengan konsep jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dari segi aspek jasmani, pembelajaran secara online ini telah mengurangkan aktiviti fizikal para pelajar di luar rumah. Jadi mereka perlu merancang untuk melakukan aktiviti fizikal tersebut di rumah masing-masing. Melalui aspek emosi pula, para pelajar akan menerima tugasan yang lebih banyak oleh kepala guru. Hal ini boleh mewujudkan ketidakstabilan emosi disebabkan oleh bebanan kerja yang perlu disiapkan dalam masa yang singkat. Seterusnya adalah aspek rohani. Walaupun aktiviti kerohanian seperti ceramah, motivasi masih boleh dijalankan secara atas talian, penghayatan dalam aktiviti tersebut adalah jauh berbeza berbanding secara fizikal. Lain sekali adalah dari segi intelek. Pelajar akan kurang membina kemahiran individu untuk hidup sendiri dan berdikari disebabkan mereka boleh sentiasa bergantung pada ibu bapa mereka di rumah. Jadi, Menteri Pendidikan Datuk Seri Mat Zahid Khalid berpandangan bahawa capaian internet di luar bandar adalah kurang memuaskan, lebih-lebih lagi pada musim COVID-19 ini. Jadi, beliau menyeru pihak kerajaan dan syarikat pengendali telekomunikasi
untuk menambah baikkan lagi sampaian internet lebih-lebih lagi di luar bandar. Selain itu, beliau juga berkongsikan beberapa cabaran lain yang dihadapi oleh pelajar. Contohnya seperti persekitaran yang kurang kondusif, kurang tahap penguasaan teknologi dan banyak lagi. Kemudian beliau mencadangkan inisiatif bagi menambah baikkan pendidikan. Sebagai contoh, menjalankan pembelajaran bukan secara real time, mempraktikkan penggunaan jadual waktu dan juga menjadikan modul standard kaedah pengajaran kepada guru. Kemudian kita akan bincangkan mengenai kesan-kesan pembelajaran secara atas talian dari 4 aspek, iaitu individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang pertama, individu. Bagi seorang pelajar yang baru sahaja mencuburi cara pembelajaran yang secara online, akan susah untuk kita menyesuaikan diri dalam masa yang singkat. Mereka akan mendapat masalah-masalah seperti gangguan internet, sukar untuk difaham apa yang diajar oleh guru atau lecturer. Lain sekali susah untuk bersosial dengan rakan-rakan seperti biasa. Yang kedua, apabila pelajar belajar di rumah, kawasan tersebut adalah tidak kondusif digunakan, lebih-lebih lagi dengan adanya adik-adik kecil yang mungkin akan mengacau kita ketika kelas. Ini akan menyebabkan kualiti pembelajaran kita tidak bagus. Dan ada segelintir ibu bapa yang mungkin tidak berkemampuan untuk menyediakan gadget-gadget dan peralatan yang sewajarnya untuk anak-anak mereka seperti laptop, telefon, tablet ataupun rangkaian internet. Yang ketiga, kesan terhadap masyarakat. Akan wujudnya golongan pelajar yang dikenali sebagai lost generation, iaitu para pelajar yang telah ketinggalan dalam pelajaran, yang tidak dapat lagi catch up dan akan mempunyai putusan yang teruk dalam peperiksaan mereka kerana mereka sudah tiada semangat untuk belajar. Akhirnya, yang keempat, kesan ke atas negara. Dengan meningkatnya peratusan para pelajar yang mempunyai tekanan ataupun kemurungan akibat pembelajaran secara online, maka kes-kes bunuh diri akibat masalah tekanan emosi tersebut juga akan meningkat. Ini akan memburukkan lagi reputasi negara kita. Namun kita tak perlu risau kerana terdapat beberapa cadangan yang kita boleh ikut untuk mengelakkan masalah-masalah tersebut untuk terus berlanjutan. Kita boleh mewujudkan jadual waktu kita sendiri supaya kita boleh mengurus bahasa belajar, membuat tugasan dan mengulang kaji dengan lebih sistematik. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia mungkin boleh membantu para pelajar yang kurang berkemampuan dengan membekalkan tablet, laptop ataupun voucher buku secara percuma kepada mereka supaya mereka boleh belajar tanpa ada rasa tekanan. Akhir sekali, yang paling penting sebagai pelajar, kita haruslah berkongsi masalah-masalah kita dengan orang yang kita percayai supaya dapat menenangkan diri kita dan meringankan beban atas bahu kita.